yang ada sekarang ini, rasanya rakyat berada dalam keadaan gelisah, berada dalam keadaan terumbang-ambing, berada dalam keadaan puzzle, berteka-teki. Mula-mula dulu dia berteka-teki dengan start daripada Februari, kerajaan tumbang, berteka-teki dengan siapa nak jadi Perdana Menteri, tumbang ke kerajaan ke tidak. Lepas itu Muhyiddin ke Mahathir ke Anwar ke jadi Perdana Menteri. So masa tu dia bermain-main. Masih lagi orang kata timbal balik. Dan pada awal, kalau kita mula cerita, pada awal itu Pakatan Harapan memang secara tuntasnya bersetuju untuk Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pada awal. Kemudian setelah dia mendapati bahawa daripada segi numbers mereka nak Tun Mahathir, so mereka beramai-ramai menyokong Tun Mahathir untuk terus menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Okay. So kita kena faham bahawa perjanjian itu adalah untuk pada waktu itu, dalam keadaan itu pada waktu itu. Dan dalam keadaan itu dia mengatakan, Tun Mahathir mengatakan bahawa dia boleh bawa majoriti 114 orang ada majoriti. Namun begitu dia bawa list itu kepada Agong dan Agong mengatakan bahawa dia tak nak terima 1114 itu. Dan kerajaan seperti kita ketahui selepas itu Muhyiddin mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Dan bila masuk ke sidang parlimen tempoh hari, kita mengetahui bahawa sebenarnya 114 numbers itu adalah tidak benar sebagaimana yang dibawa oleh Muhyiddin, ditandatangani oleh MPs sewaktu sewaktu Sheraton itu berlaku. Kerana kalau kita tengok, bukanlah kata kita tak benar, namun maksudnya dia dah berubah. Walaupun Barubian dan juga Masih Kujat daripada Sarawak itu pergi ke duduk di kursi bebas, tetapi dari segi jumlah kursinya masa itu beza hanya 2 di antara PN dan Pakatan dengan PH, iaitu 109 PH dan 113 Pakatan Harapan, Perikatan Nasional PN. Kemudian apabila Jugah melompat, kita dapati bahawa selepas itu jumlah itu turun daripada 109 ke 108 dan jumlah daripada di PN itu meningkat daripada 113 ke 114. Okey. Ini semua kita tahu secara asas dia. Dan kita tahu gambaran dia. Sebelum tu saya nak maklumkanlah, kalau boleh minta kawan-kawan tolong share lah. Tolong share, itu je the least that you can do. Mohon tolong share supaya kita boleh sama-sama berkongsi apa yang akan berlaku. Dan saya malam ini, apa yang saya ungkapkan, saya akan buat satu cerita. Mungkin panjang, mungkin pendek, saya tak tahu berdasarkan apa hujah-hujah yang ada. Dan kenapa saya tak live malam tadi, dan kenapa saya live 2 malam lepas. Saya tak live malam tadi, tapi saya sambung malam ini. Okey, sebelum itu mohon share, kita minum dulu. Lapar perut dekat ni. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton kita. Ada yang kata cepat sikit. Kalau tak sabar, tengoklah saya punya rakaman lepas habis live ini. Tak apa, saya tak marah. Sebab kita nak ceritakan benda ni, dia berdasarkan kepada apa yang dia kadang-kadang satu peristiwa ni dia berdasarkan kepada apa yang anda rasa. Kadang-kadang kita boleh tengok satu benda yang sama, satu peristiwa yang sama, tetapi cara kita menilai peristiwa itu berkemungkinan berbeza. Cara kita menilai sesuatu peristiwa itu berkemungkinan berbeza. Cara kita mentafsirkan sesuatu peristiwa itu berkemungkinan berbeza. Fakta dia tak berubah. Contohnya kalau kita tengok, satu kereta melanggar motosikal, accident. Okey, motosikal tu accident, kereta tu pun accident di lebuh raya, dia mati. Okey, kita boleh cerita bila dia berlaku, bagaimana dia berlaku, kita boleh cerita masa dia berlaku, bila tu masalah, bila dia berlaku, bagaimana dia berlaku, apa yang berlaku, tetapi kenapa dia berlaku, setiap orang kita akan ada interpretasi berbeza. Dan kita tidak boleh kata interpretasi itu satunya betul, satunya salah,
kesan akibatnya satu sebetul satu salah. Kita hanya boleh melihat results, keputusan. Kan? Kita hanya boleh melihat result. Maksud saya results. Kita hanya boleh melihat dan menilai daripada aspek kesan akibat dia. Kan? Contohnya bila saya bercakap tentang sesuatu, saya menilai daripada kesan akibat. Kami menilai daripada kesan akibat. Cause and effect. Kesan akibat kepada sesuatu tindakan kita. Dan kita menilai sesuatu itu berdasarkan kepada cara dan kaedah. Dan kita melihat ke depan, bukan setakat kita melihat esok, minggu depan, tahun depan, tapi kita melihat dalam jangka masa yang jauh, panjang. Sebab itu tadi kenapa semalam saya tak buat live. Yang pertama kerana Amanah hari ini ada mengadakan satu mesyuarat, saya rasa mesyuarat bulanan lah, peringkat pusat mereka, di peringkat pusat. So daripada mesyuarat ni, suara okey ke? Suara clear? Okey. Okey. Daripada segi macam mana tadi? Okey. Kalau kita tengok hari ini Amanah ada mengadakan mesyuarat pusat mereka, mesyuarat I think majlis tertinggi ke mesyuarat apa saya tak tahulah kita nak panggil. Kalau kita dipanggil MPP Majlis Pimpinan Pusat. Kita anggap sebagai mesyuarat pusat lah. Dan dalam mesyuarat pusat itu mereka memutuskan perkara yang penting. Saya agak pelik lah kenapa Amanah mengeluarkan kenyataan sebelum mengadakan mesyuarat pusat ini. Kerana bagi Parti Keadilan Rakyat, kita mengambil masa iaitu 2 hari lepas untuk kita bermesyuarat dengan lebih 120 orang ahli pimpinan. Bukan setakat ahli majlis tertinggi kita juga bermesyuarat dengan ADUN, kita juga bermesyuarat dengan ahli parlimen, kita juga bermesyuarat dengan ahli majlis pimpinan negeri. Kita punya majlis pimpinan negeri kita, ketua-ketua dia, seramai lebih 100 orang. Lebih 100 orang bertujuan untuk mendapat satu kata, nak kata konsensus tak, tetapi majoriti ahli yang menghadiri mesyuarat tersebut bersetuju dengan apa benda yang nak disampaikan. Dalam situasi yang ada pada hari itu, kalau kita tengok, kita dah exhaust, itu yang Anwar sebut exhausted all options. Telah gunakan segala option yang ada. Jadi exhausted all option ini disalahfahamkan, difahami secara salah oleh Anthony Locke. Okey, ini bukannya video untuk nak hentam DAP, bukan video untuk hentam Amanah. Selama 1 hari ni, kita tak hentam pun kalau keperasan kebanyakan yang pimpinan-pimpinan ataupun kebanyakan orang-orang daripada Parti Keadilan Rakyat tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan, kerana kenyataan induk yang telah dikeluarkan oleh Parti Keadilan Rakyat itu sudah merangkumi dan sudah menjawab secara tuntas dan jelas apa pendirian dan kenapa kita membuat tindakan itu. Sebab itu dalam kita meneretkan, menyampaikan satu-satu berita, kita bukan bercakap setakat bagaimana dia berlaku, bila dia berlaku, apa yang berlaku, tetapi kita menyampaikan mengapa kita melakukan tindakan tersebut atas dasar kita tidak mahu orang membuat sebarang spekulasi atas maksud apa yang kita nak sampaikan. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan, kita ucapkan, orang faham berlainan. Kan? Ini biasa. Kita cakap macam ni dan dalam otak kita maksudkan macam ni. Kita bercakap macam ini dan maksud kita macam ini. Tetapi orang yang mendengar, kadang-kadang dia dengar, dia faham lain. Kita tak boleh salahkan orang yang bercakap dan kita tak boleh salahkan orang yang faham. Ini dipanggil sebagai dalam komunikasi, communication barrier. Berkemungkinan cara dia menyampaikan tu tak betul, berkemungkinan masa dia menyampaikan tu ada line terputus, berkemungkinan juga bahasa yang digunakan, cara bahasa dia, mungkin juga tahap pemikiran orang yang mendengar itu tidak sampai ke tahap sebagaimana yang dia sampaikan, atau informasi-informasi yang dia ada itu tak cukup untuk dia nak sampai kepada perkara tersebut. Okey, itu kita kena faham on the baseline. Jadi, kenapa saya cakap macam tu? That is why, kalau kita membaca kenyataan Parti Keadilan Rakyat 2 hari lepas, dia adalah satu kenyataan yang jelas, yang tuntas, bukan saja menceritakan bila, apa dan bagaimana, tetapi juga menceritakan kenapa. Kenapa? Jadi kita narratekan cerita dia, kita kata bahawa dia kalau kita faham macam ni, sejak kejatuhan kerajaan, ini saya nak ceritakan pada malam ini. Sejak kejatuhan kerajaan di Sheraton, mesyuarat MPP telah Majlis Pimpinan Pusat Parti Keadilan Rakyat telah mengadakan mesyuarat secara di kalangan ahli pimpinan.
Dan di dalam mesyuarat itu, ini sebelum yang hari ni ini lepas jatuh Sheraton dahulu. Dan di dalam mesyuarat itu, kita menyatakan dan konsesi mengatakan, majoriti mengatakan bahawa that's it, kita bersedia dan mahu menjadi pembangkang. Okay? Let's think about jadi pembangkang dan jadi pembangkang yang baik. Okay? Kita dah sedia jadi pembangkang dan kita mula mulakan gerak kerja kita untuk jadi pembangkang. Kita gerakkan jentera-jentera kita gerakkan trupa-trupa kita untuk memulakan gerakan sebagai pembangkang. Okey, itu on the baseline. Kita dah bermula pada masa itu. Dan berjaya. Kalau kita tengok cerita Doraemon, cerita Air Suam, cerita apa lagi? Mewah, cerita apa pembentung dan sebagainya. PAS memang teruk kena. Arak tiba-tiba boleh buka masa PKP. Kata dulu hilang apa arak, sekarang ini judi boleh buka masa PKP. Benda tu memang menghantam teruk image pengkhianat nasional. Dan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi dan menangani isu ekonomi, isu pekerjaan, isu image mereka. Dan kita berjaya tarnish image. Sebab masa itu kita punya pemikiran kita pembangkang dan kita akan bekerja dan berjalan sebagai pembangkang, dan itu diputuskan di dalam Majlis Pimpinan Pusat. Cuma isu dia pada masa itu, kita tidak mewawarkan keputusan itu kepada umum. Hari ini saya wawarkan kepada umum. Kita tidak mewawarkan keputusan itu, kita buat press conference, tak ada. Cuma itu adalah keputusan dalaman kita bahawa yes, kita cukup sebagai, kita terima hakikat bahawa kita sudah dijatuhkan secara tidak mandat rakyat, dan kita kena sekarang ini fikir sebagai pembangkang dan bersedia untuk PRU ke-15. Itu kita punya baseline. Kita punya pemikiran pada waktu itu. Dan daripada situ, kalau kita tengok, kita daripada menyedari hakikat ini, menyebabkan kita bersedia. Jentera kita bersedia, setiap kawasan, setiap negeri kita bersedia. Dan dalam masa yang sama, kami melakukan dua kerja. Kerja pertama, menghapuskan dan juga membuang pengkhianat-pengkhianat. Dan kerja kedua, kita meneruskan, memperkukuhkan Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan dalam menentang dan memberi naratif bahawa PN adalah kerajaan pengkhianat. Itu clear kita buat pada waktu itu. Clear kita buat pada waktu itu. Dan dua benda ni berjalan seiring dan berjaya. Dan kita dalam minda kita tak terfikir pun untuk tukar kerajaan. In fact, kalau tuan-tuan ingat, tidak pernah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mana-mana live dia bercakap tentang kita akan tukar kerajaan. Dia bercakap tentang polisi, dia bercakap tentang hadis, dia bercakap tentang buku dan sebagainya. Dia tak ada dalam live beliau itu bercakap tentang untuk ubah kerajaan. Sebab masa itu sudah diputuskan kita nak jadi pembangkang. Kita jadi pembangkang dan kita akan desak dan kita akan pastikan PN ini tidak akan boleh melakukan sewenang-wenangnya. Ya, dia bolehlah buat benda-benda macam tu, tetapi dia mendatangkan image yang amat buruk buat PN pada waktu itu. Waktu itu pun bulan lepas tak lama. Few weeks ago. Namun begitu, naratif mula untuk menukar kerajaan ini, dia bertiup, dia sebelum itu adalah naratif nak tukar, tetapi naratif untuk menukar kerajaan ini mula bertiup kencang apabila cerita 129. Kita ingat cerita 129. Apa itu 129? Apabila ada satu perbincangan di kalangan parti Mahathir sendiri masa itu dia bawa, sebelum 129, dia bawa naratif bahawa kita ada numbers. So, untuk dapat numbers tu, kita kena tentukan siapa Perdana Menteri. Masa tu saya ingat, kita tak fikir pun siapa jadi Perdana Menteri sebab kita tak fikir untuk tukar kerajaan. Dalam Parti Keadilan Rakyat itu kita punya pemikiran. Kita konsisten dan kita istiqamah dan sentiasa kita punya naratif itu sama. Dia jangan kita tengok yang bawah-bawah ni, semua tanya nombor. Is ada nombor tak? Ada nombor tak? Ada nombor tak? Is, ada nombor tak? Saya kata, ada nombor 4247. Saya kata. 3 big, 3 small. Saya kata, saya buat lawak lah. Itulah nombor dia. Nombor apa tu? Faham lah. Maksudnya, pada peringkat kami ni, kita tak bincang nombor. Sebab kita tak bincang nak tukar kerajaan. Kalau macam tu, kenapa kita nak kena ambil mandat rakyat? Sebab kita faham beberapa perkara. Pertama, ini COVID. Anwar Ibrahim konsisten benda ni. COVID. Kalau kita tukar kerajaan dalam keadaan ini, yang pertama, yang menderita rakyat. Yang kedua, yang teruk ekonomi adalah rakyat.
biarlah kerajaan ini, walaupun kita benci, walaupun kita tak suka, walaupun kita, orang kata rasa macam menggenggam bara api, tetapi kita tengok rakyat dulu berbanding kita tengok nak pegang kuasa. Ini parti keadilan rakyat. Saya tak bercakap tentang parti lain. Ini parti keadilan rakyat. Dan kita konsisten dalam benda ini. Walaupun saya bercakap tentang isu kita ada numbers, tak ada numbers, 129, masa sebelum 129, kita konsisten dalam perkara ini, di mana kita mengatakan bahawa rakyat dahulu. Dan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi MPP, Majlis Pimpinan Pusat, kita konsisten mengatakan bahawa kita nak jadi pembangkang. That's it. Dan kalau tukar kerajaan sekarang, dia menyenangkan kita tapi menyusahkan rakyat. Anwar Ibrahim ni satu perangai dia lah. Ini satu perangai Anwar Ibrahim ni. Dia apa-apa rakyat dulu. Dia apa-apa hal rakyat dulu. Dia apa-apa hal rakyat dahulu. Okey. Akhirnya, beberapa minggu sudah, timbul naratif untuk mengatakan kita kena tukar kerajaan. Kita ada numbers. So, cerita timbul 129. Sebelum 129, saya ceritakan mana datang 129. Saya dah cerita ni, saya cerita sekali lagi. Dia bermula apabila Khalid Samad kata, kita telah pun bersetuju untuk calon Perdana Menteri. Pakatan Harapan sudah bersetuju untuk calon Perdana Menteri. Kita kena ingat, pada waktu itu sudah ada ura-ura mengatakan numbers itu ada. Okey, jadi mereka dalam Pakatan Harapan berbincang dan sudah diputuskan bahawa calon Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini dalam mesyuarat Pakatan Harapan. Dipersetujui secara bertulis di dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan bahawa calon Perdana Menteri satu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuntas. Okey. Namun begitu dia kata untuk kita nak dapat, masa tu Khalid Samad pun buat announcement. Ini masalahnya juga. Dia buat announcement tu awal sangat, tapi tak apalah. Dia kata kita sudah ada calon Perdana Menteri. Masa itu ada satu blogger, Syahruddin Hussein. Dia kata, oh since dah ada number, maksudnya boleh tukar kerajaan. Kalau kita calculate, numbers dia adalah 129. Itu yang kecoh, 129. Sebenarnya Khalid Samad pun tak pernah sebut 129. Dia cuma kata kita dah ada calon Perdana Menteri kalau sekiranya kita mengambil Putrajaya. Dia tak cakap bila ambil Putrajaya tu. Mungkin ambil Putrajaya tu, tukar kerajaan, mungkin PRU. Dia tak sebut bila. Cuma dia kata bila jika sekiranya kita ambil Putrajaya. Jo, masa itu, okey, blogger ni dia buatlah analisis, dia kata okey, dia ada PH ada 129. Jadi esoknya kecoh 129. UMNO pun ambil benda tu 129 dia mainkan. 129. Dan saya tak pernah percaya pun nombor 129 ni. Saya tak pernah percaya nombor 129. Saya bukan katakan tak ada, mungkin betul lah nombor 129. Cuma saya tak kata bahawa ada satu concrete evidence SD ke apa ke yang disain mengatakan 129. Tidak ada. Cuma kata-kata daripada Mahathir, dia kata bahawa kita ada numbers. Kita boleh tukar kerajaan. Jadi dalam itu dia ada perbincangan sekali lagi, dia kata okey, mari kita bincang untuk tukar kerajaan kerana kita ada numbers. So daripada naratif awal tadi, kita nak jadi pembangkang, kita ni maksud saya sebut Parti Keadilan Rakyat. Saya tak sebut DAP Amanah sebab yang berbincang Parti Keadilan Rakyat dalam Majlis Pimpinan Pusat. DAP Amanah saya tak tahu. Saya itu kena tanya pimpinan diorang apa keputusan mereka selepas Sheraton. Tetapi Parti Keadilan Rakyat secara mindanya kita dah set kita pembangkang. Saya secara mindanya saya sudah set kita pembangkang. Apa-apa hal kita lawan PRU 15. Kalau tuan-tuan tak percaya, siapa yang bawa usul undi tak percaya kepada Muhyiddin? Yang bawa adalah 2 MP daripada Sabah dan Mahathir sendiri. Mahathir bawa usul undi tidak percaya. Syafiee Abdal dan Kelvin Liu, yang bekas menteri tu, dia bawa 2 usul, satu undi percaya, satu undi tidak percaya. Undi percaya itu ditolak oleh speaker. Okey, kita kena ingat 2 ni daripada warisan. Warisan ni memang baik dengan bersatu. Okey, dan Mahathir sendiri bawa. Anwar Ibrahim tak pernah pun bawa usul tu. Anwar Ibrahim sendiri tak pernah. Parti Keadilan tak pernah membawa usul tu. Tetapi orang dah bawa, kita ikut. We just play along and follow. Kita follow je, tak apa. Dia nak bawa usul tu, bawa. Akhirnya seperti yang kita tahu, usul undi percaya itu ditolak, undi tidak percaya itu diterima. Kan, diterima
Namun begitu, disebabkan usul ini adalah usul private bill, bukan private bill, tapi usul peribadi, usul pembangkang, maka dia kena ikut turutan lah. Dia berbeza kalau sekiranya usul kerajaan, itu cerita lain. Okey. Akhirnya dia naratif dia bawa, dia yang beria-ia, dia kata ada numbers. Maka since dia kata ada numbers, mereka membuat perbincangan. Di dalam perbincangan itu dia ada beberapa series perbincangan. Banyak, lebih daripada 10 kata Anthony Locke. Dia kata lebih daripada 10 siri perbincangan, lebih daripada 10 yang diadakan secara tertutup dan secara terbuka. Akhirnya di dalam perbincangan itu, Pakatan Harapan, sebelum perbincangan itu, Pakatan Harapan, Majlis Presiden Pakatan Harapan membuat satu mesyuarat, dan di dalam mesyuarat itu tuntas mengatakan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. That's it, no compromise. Dan dalam mesyuarat itulah Anwar Ibrahim kata, exhaust all resources, bahawa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. There is no second option. There is no second option di dalam mesyuarat Pakatan Harapan. Kita kena ingat di dalam mesyuarat Pakatan Harapan. Jadi bila berjumpa dengan Tun, dibawa proposal itu, antara yang tak setuju adalah Warisan. Warisan mengatakan bahawa kami tak setuju Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kami tidak setuju Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan kita tahu Tun dan Daim daripada dulu konsisten bahawa mereka tidak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri. Bila dia konsisten dalam Anwar tidak mahu menjadi Perdana Menteri, maka dalam keadaan itu dia kata okey, kalau tak mahu jadi Perdana Menteri, apa option dia? Option dia adalah Tun menjadi Perdana Menteri. Selepas itu, dan timbalan Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim. Dan option ini bukan diberikan, dicadangkan oleh Pakatan Harapan. Ini kita kena jelas. Option ini diberikan oleh Mahathir dan juga Shafi'i Abdal. Ini option dia. Mereka yang bagi option. Ini bukan option Pakatan Harapan. Dan option ini tidak pernah dikatakan, oh kami bersetuju dengan dua option. Tak. Dan ini jelas dan konsisten bila Saifuddin Nasution berkata demikian. Kerana apa? Kalau ada dua option, benda ini diputuskan di dalam mesyuarat Presiden Pakatan Harapan dan bukan ditentukan oleh orang luar. Jadi bila Anthony Locke dan juga Khalid Samad mengatakan ada second option, kita kena faham. Yes, ada second option. Tetapi option itu bukan diputuskan di dalam mesyuarat. Bukanlah option yang diputuskan di dalam mesyuarat. Di dalam mesyuarat hanya ada satu option. Option itu bila dah berjumpa dengan Mahathir, dia bagi another option. Kalau sekiranya anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan option itu, kenalah bawa ke dalam mesyuarat Pakatan Harapan, dan kenalah anda putuskan di dalam mesyuarat Presiden Pakatan Harapan. Kenapa option itu ditentukan oleh orang luar dan anda bersetuju? Dan bila tiga komponen DAP dan Amanah bersetuju tanpa melalui mesyuarat Presidential Council, maka itu persetujuan peribadi, bukan persetujuan mesyuarat, bukan persetujuan Pakatan Harapan. Itu persetujuan peribadi DAP dan Amanah. Mereka kata ada second option. Itu persetujuan peribadi DAP dan Amanah, bukan persetujuan Presidential Council. Okey, saya mungkin salah. Saya tahu ada orang di dalam Presidential Council itu yang merakam setiap mesyuarat. Mungkin saudara Khalid Samad boleh mengemukakan video audio tersebut dan kita kemukakan mungkin ada second option. Tetapi katakanlah ada second option. Adakah bermaksud kita tidak boleh tidak bersetuju kepada second option tersebut? Maksudnya kita kena terikat dengan perjanjian, dengan perbincangan tersebut. Okey, itu kalau ada. Sekarang ini kita punya basis tidak ada. Dia tidak ada second option. Second option itu bukan tidak wujud, ia wujud tetapi dikemukakan oleh, dia dipanggil counter proposal. Kita ada buat satu proposal, dia ada parti buat counter proposal as a second option. Okey, itu yang kita kena jelas perkara ini. Kita kena jelas perkara ini bahawa, dan bila dipersetujui oleh Khalid Samad dan Anthony Locke, saya tak sebut DAP dan Amanah, saya sebut dua individu ini kerana mereka yang jadi jurucakap. Bila dipersetujui oleh Anthony Locke dan juga Khalid Samad, dia adalah persetujuan individu di dalam organisasi. Dia bukan persetujuan organisasi.
Persetujuan organisasi maksudnya dia kena bawa option itu ke dalam mesyuarat Pakatan Harapan, bersetuju. Oh, kita ada dua option. Option pertama, option kedua. Dan kita setuju kedua-dua option ini. Kita mesyuarat, kita undi, kita setuju. Bawa dua option. Dia tak pernah. So, optionnya adalah option pertama. Satu option. Jadi, bila benda itu dibincangkan, pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Parti Keadilan Rakyat jelas. Kita tidak pernah bersetuju dengan second option. Yes, exhaust all means. Kita dah gunakan segala cara. Maksudnya apa? Segala cara untuk memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu kita punya proposal pada waktu itu. Proposal kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu diakui sendiri oleh DAP dan diakui sendiri oleh Amanah. Kita jelas bahawa itulah proposal yang dipersetujui di dalam mesyuarat Pakatan Harapan. Okey, kita terima benda itu secara tuntas, kita terima. Now, bila kita bawa balik kepada perkara ini, bila Parti Keadilan Rakyat tidak bersetuju kepada second option, counter proposal itu adalah hak satu parti di dalam kaunsil itu untuk menolak.